Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yakin kewujudan kekuasaan Allah, yakin akan adanya malaikat, yakin adanya kitab, yakin akan perutusan para nabi dan rasul, yakin akan pasti berlakunya kiamat, yakin akan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang beriman. Dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat, yang mengharamkan rahmat Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 218. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijratal ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun fa izastumfirtum fanfiru. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Yang ada adalah niat, yang ada adalah jihad. Dan apabila kamu diseru untuk berjihad, yakni keluar untuk berjihad, maka keluarlah. Shadaqallahu wa rasuluh. Yang berbahagia Al-Fadil Tuan pengacara majlis, barisan kepimpinan Masjid UiTM Shah Alam, barisan tuan-tuan guru, seterusnya kepada muslimin muslimat, para jamaah yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur alhamdulillah kita dipertemukan Allah di rumah Allah. Jangan lupa niat iktikaf. Dan kita dipertemukan Allah dalam hari yang mulia Sayyidul Ayyam, ya. Dan mudah-mudahan di hari yang penuh keberkatan ini kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah taala menerima taubat-taubat kita insya-Allah. Amin. Sehat tuan-tuan ya? Sehat, alhamdulillah. Baik. Jadi untuk tengah hari ini, masa yang ada lebih kurang setengah jam ni, kita sedikit perbincangan berkaitan dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hijrah sedikit. Kalau nak cerita betul-betul ceramah 2 jam 3 jam pun tak habis. Sebab hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nak cerita komplit, dia akan cerita sebelum peristiwanya berlaku hijrah yang besar ni. Saya akan cerita sepatutnya, ya, memang ceritalah. Sebab Nabi sebelum tu pernah berhijrah ke Ethiopia, sahabat Nabi, ya. Nabi pernah berhijrah ke Taif, ya kan? Itu sudah berlaku penghijrahan. Tetapi yang paling besar ialah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke bumi Madinah, dan ianya berlaku pada akhir bulan Safar, bukan pada bulan Muharram, di akhir bulan Safar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Madinah pada bulan Rabiul Awal. Itu sejarah mencatatkan begitu, kan? Jadi beberapa peristiwa besar perlu diberikan perhatian sebagai ibrah pengajaran kepada kita, ya, berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila cerita sirah Nabi, cerita terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang sewajarnya kita kena belajar, kita mendengar, paling kurang pun kita mendengar pun jadilah, kan, supaya kita tahu. Sebab banyak peristiwa besar, hijrah Nabi, lepas ni cerita maulud Nabi, kan, lepas tu nanti cerita Isra Mi'raj, cerita apa lagi lepas tu, nuzul Quran dan sebagainya. Itu peristiwa-peristiwa yang harus diceritakan sebab terkait dengan baginda Nabi SAW. Dan sedikit pesanan daripada almarhum Asy-Syaikh Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Dia pernah menyebutkan, kita mengaji sirah Nabi ni bukan suka-suka,
Bukan suka-suka, tapi yang pertama adalah untuk kita memahami kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini bukan semata-mata seorang insan biasa, tetapi Nabi adalah seorang utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Ya, saya tak urai dah, cuma nak ingatkan kita ngaji sirah supaya kita yakin bahawa Nabi adalah utusan Allah. Kan, batu Nabi pernah sebut, annal aqibu fala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup segala nabi dan tak ada lagi nabi selepasku. Itu kena ingat baik tu. Kalau tak ada, itu yang hari ini masih lagi ada orang percaya ada nabi-nabi lagi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu pun sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada Musailamatul Kazzab dan sebagainya, dan sedih sampai hari ini di zaman kita masih lagi ada orang memperakui adanya Nabi selepas Nabi kita Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, kita nak mendapatkan gambaran keteladanan akhlak yang tinggi baginda Nabi SAW dengan tujuan mudah-mudahan dia menjadi qudwah. Qudwah ni contoh terbaik bagaimana Nabi SAW dalam kehidupan dia. Hidupan dia sebagai ialah kehidupan dia dengan dengan keluarga dia, dengan masyarakat dia, dengan orang Islam, bukan Islam, dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya sangat luar biasa. Itu kita mengaji. Sebab tu Nabi kita ni kalau bagus ngaji daripada Nabi nak daripada Nabi tidur sampailah nak tidur baca sirah dia. Kan? Yang ketiga, supaya bila kita melajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok cara begitulah sebagainya untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran untuk kita tafsirkan. Untuk kita tafsirkan Al-Quran dengan sirah Nabi SAW tu, asbabnya senang dikatakan tentang asbab nuzul contohnya. Macam saya sebutkan nanti tuan-tuan, macam surah Yasin 1 hingga 9. Itu ada asbab turunnya ayat tersebut yang Nabi SAW baca ketika nak keluar daripada rumah. Sebab tu bila kita baca, oh ni ayatnya. Jadi kita tahu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang turun dengan peristiwa berlaku kepada baginda Nabi SAW. Contoh macam Nabi dekat gua tu kan, la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar ketakutan, turun ayat. Nabi baca ayat. Kan? Tu. Yang keempat, mempelajari sirah Nabi SAW, sebenarnya kita dalam rangka memahami akidah Islam yang sebenar dan juga memahami syariatnya. Nanti kan memahami akidah Islam dan memahami syariatnya. Kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting ialah bagaimana kita membina suatu keinginan untuk menjadi menjadi seorang dai atau pendakwah yang menyambung tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita kena jelas Nabi berhijrah ke Madinah bukan kerana takut dengan orang-orang Arab Quraisy. Itu poin yang pertama. Ya kan? Bukan takut. Nabi tak takut tuan-tuan. Nabi tak takut. Ya kan? Kadang-kadang kalau takut kita baca ni, kalau kita baca kitab-kitab tu disebut bahawa ada yang mengatakan Nabi keluar lari ke Madinah, itu istilah-istilah yang nak memperlekehkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kan? Kalau dia kata Nabi luar lari daripada Mekah pergi ke Madinah, bawa lari semua umatnya, ini adalah satu tohmahan. Dan sedangkan dalam kitab disebut di antara punca kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, yang pertama adalah perintah Allah. Itu nombor satu. Kan? Perintah Allah. Bila perintah Allah turun, maka Nabi kena buat dan umatnya kena buat. Sebab itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga kita hari ini, apa yang ada dalam Quran, apa yang Allah suruh, apa yang Nabi ajar, kena buat. Jangan kita nak cakap banyak. Lagi-lagi kalau dalam soal perkara yang wajib, kerana perintah daripada Allah. Tapi sayangnya hari ini ada orang secara terang-terangan dahlah tak nak laksanakan, perlekeh lagi tuan-tuan. Inilah sifat-sifat manusia yang kadang-kadang sangat mengecewakan. Ya, itu yang pertama. Jadi poin pertama, ingat Nabi pergi Madinah hijrah perintah Allah. Yang kedua, kerana ada peluang untuk membina sebuah kerajaan Islam yang hebat. Sebab Nabi di Mekah pembesar-pembesarnya tolak. Kita tahu kan, bila Nabi SAW kumpulkan Bani Hashim, kumpulkan orang Arab Quraisy,
di kawasan Jabal Abi Qubais. Tu kalau tuan-tuan tahu lah kan, yang dah pergi haji umrah dia tahu. Di Jabal Abi Qubais, di kawasan situ juga ada satu tempat namanya Darun Nadwa. Ya, perbincangan orang-orang Quraisy yang ambil keputusan nak bunuh Nabi. Itu kan kat situ dia kawasan tu. Dan bila Nabi kumpulkan mereka lalu menerangkan bahawa Nabi adalah utusan Allah, maka sebahagian pembesar Arab Quraisy menentang secara keras, tabat laka ya Muhammad. Pak saudara dia sendiri Abu Lahab terang-terang cilaka kowe Muhammad, ngaku dadi nabi, tak bulung tapuk kowe. Tu marah betul ya Abu Lahab sampai dia cakap Jawa tuan-tuan. Aku yang cakap lah. Dia marah tuan-tuan. Dengan harapan dikumpulkan kaum kerabat dia, terima dia, support dia untuk menyebarkan Islam. Tapi tak apalah, orang Arab Quraisy tak mau, tolak, sampai tak nak bunuh. Akhirnya dia melihat orang-orang Yathrib atau orang-orang Madinah yang sudah berbaiat kepada Nabi SAW, maka ini ada peluang. Dia kata, ya Rasulullah, datang ke Madinah, kami menunggu dan kami berjanji akan membantumu untuk menyebarluaskan dakwah Islam. Nabi kata, tak apa, Mekah tak nak terima, tak apa, sana ada peluang. Itu beritahu. Macam kita juga kehidupan kan. Kalau kita ada satu peluang, satu tempat yang lebih bagus, tuan-tuan berniaga. Contoh, berniaga dekat mana? Contoh sebelum berniaga dekat mungkin berniaga kat kampung lah, kan, berniaga. Tuan-tuan pandai buat roti canai power kat kampung ni, boleh lah. Tapi kalau kat kampung jual roti canai mungkin RM1, kan. Tapi kalau kat bandar ni, kalau jual ada peluang harapan RM1.50, benda sama tapi untung lebih ni, kan. Jadi ada peluang, ambil peluang. Itu yang berlaku pada Nabi. Ada peluang untuk mempertingkatkan diri, ada peluang untuk kita membuat satu keperubahan yang lebih baik. Kita ambil peluang tu, jangan kita lepaskan gitu, kan. Tu yang ketiga, sebab Nabi SAW dia rasa ancaman orang-orang Arab Quraisy ini dah sampai peringkat melampau-lampau sangat tuan-tuan. Terutamanya bila dia tak ada peluang nak hentam Nabi, tak ada peluang nak gasak Nabi. Sebab Nabi kan bila dimaki dia apa, Nabi relax je. Disakiti, Nabi relax je, sabar yang sangat luar biasa. Dimaki, dihamun kan, dia relax. Tapi sampai peringkat bila umat Islam yang ramai ketika itu di kalangan hamba saya, kalau sampai peringkat terima Islam, tahu, tuan-tuan tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku tuan-tuan? Keluarga Ammar bin Yasir, itu kisah pengorbanan yang sangat luar biasa. Keluarganya Sumayyah, wanita pertama yang dibunuh, disula lagi. Kemudian Yasir pun dibunuh juga. Ya, tinggallah Ammar. Ini satu contoh. Sebab bila mereka tahu ada orang yang memeluk Islam di kalangan hamba, tuan-tuan mereka akan menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat luar biasa, seperti masyhur kisah Bilal bin Rabah. Tuan-tuan tahu kisah tu. Bila terima Islam, tengok penyiksaan yang berlaku pada Bilal bin Rabah, sehinggalah diselamatkan oleh Abu Bakar. Jadi dia tengok, wah lain macam penyiksaan. Dia tak dapat aku, dia gasak umat aku, tak boleh tahan. Takkan aku nak berdiam saja. Sedangkan ada peluang untuk menyelamatkan mereka, ada peluang untuk mereka dijaga akidahnya, lalu berlakulah peristiwa hijrah. Ini di antara 3 sebab utama, dan banyak lagi sebab-sebab lain mengapa berlaku penghijrahan baginda Nabi SAW. Jadi di antara perkara pertama saya nak sebutkan adalah dari segi hijrah ini, ibrahnya adalah satu, iaitu soal pengorbanan. Untuk Islam, muslimin muslimat, kita kena berkorban. Ya, kita berkorban dari segi tenaga, harta dan sebagainya kena untuk Islam. Ya, kalau kita tak berkorban, kita bimbang. Islam akan hanyut begitu, Islam tidak akan kuat, Islam akan jadi lemah, Islam tidak dapat dimartabatkan sebagai agama yang utama. Sebab itu Nabi SAW melakukan penghijrahan sebab ada peluang tadi untuk bina kerajaan Islam yang hebat. Tapi pengorbanan Nabi dan para sahabat ini sangat luar biasa. Kerana Allah, kerana Islam, tinggalkan apa saja yang ada di kota Mekah. Paling masyhur kisah bagaimana ada beberapa sahabat Nabi SAW yang meninggalkan harta-harta yang banyak di Mekah, dan ada sebagainya harta itu dirampas. Itu yang ada kaitan dengan cerita berlakunya perang Badar.
berlaku perang Badar. Ya, mungkin tuan-tuan ada di antaranya dah sampai ke tempat kawasan yang dinamakan Badar dan ditunjukkan oleh muzawir tentang tempat berlakunya perang Badar dan pemakaman syuhada di Badar. Yang dah sampai, alhamdulillah. Yang belum sampai, cita-cita ada rezeki pergi umrah, masa panjang sikit pergi sana. Kan? Sebab saya dah sampai dah Ustaz, saya dah sampai dah. Saya dengan beberapa sahabat kita pergi ke sana, adalah beberapa sahabat kita pergi nak pergi daripada Madinah lah. Sebab kalau nak pergi dari Mekah tu jauh. Kan jauh. Dia pergi Madinah lebih kurang 100 km, lebih kurang 100 km. Kan sampai ke Badar. Tapi sebelum tu saya singgah ke pergi ke Abwa, ya, tempat makam ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dah, dia ada atas bukit tuan-tuan. Atas bukit, ya. Jadi kalau tuan-tuan dah sampai, alhamdulillah, tak sampai tak apalah. Tapi dah sampai dah. Balik singgah di Badar, kemudian kita tengoklah, ya, tempat masjid. Di belakang masjid itu yang mengarah arah kiblat tu, belakang ada satu kawasan lapang yang macam parit gitu, itu masih dilapangkan lagi. Masih dilapangkan lagi, tak dibuat apa-apa pun. Sebab dikatakan di situlah berlakunya peperangan Badar, ya, dan makam syuhada. Itu dia ada kaitan bagaimana harta. Jadi para sahabat ni musliman, pengorbanan sangat luar biasa. Semuanya lakukan pengorbanan. Yang Saidina Ali baringnya, ya kan, yang Nabi kita Muhammad SAW bersedia berhadapan dengan apa saja yang akan dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy. Dan targetnya malam tu memang dia tahu dah, Nabi dah keluar, Nabi dah tahu pakatan orang-orang Arab Quraisy dan iblis yang berbincang di Darun Nadwah. Itu kisah masyhur tu. Kan mereka tengah bincang nak buat macam mana ni, Islam makin hebat, Islam makin berpengaruh, ramai yang ikut di kalangan hamba, sanggup lawan lagi. Sanggup lawan tuan-tuan, sanggup lawan. Kan? Itu yang contoh kisah Sumayyah, kisah siapa tadi, Julaibib, ada seorang sahabat lagi Julaibib yang diseksa dengan keadaan yang sangat luar biasa. Besi yang panas diletak belakang dia tuan-tuan. Sangat luar biasa. Bilal bin Rabah itu sangat luar biasa penyiksaan, ya. Nabi dah tahu dan mereka dah berpakat tengah bincang-bincang target nak penjara, target nak tangkap, target nak pukul. Semuanya tak boleh, nanti Bani Hashim tak akan diam. Tetapi cadangan daripada seorang tua, kita bunuh saja Muhammad, tapi jangan seorang, ramai yang akan bunuh. Kalau misal kata mereka menuntut diat kepada kita, bayarlah, maka terlepaslah daripada hukuman bunuh. Sebab ketika itu sudah dikatakan hukuman kisah sudah ada, bunuh balas bunuh dan sebagainya. Rupanya itu adalah iblis tuan-tuan. Iblis memang ada peluang-ruang untuk menghancurkan Islam, dia peluang. Dan itu yang kita katakan, Nabi dah tahu walau macam mana tetap akan keluar, tetap akan hijrah. Sebab ini perintah Allah. Ada peluang untuk bina kerajaan Islam ni. Ya, cuma bila nak keluar dia tengok, wah, Sayyidina Ali bersedia untuk mengambil tempat Nabi. Diselimutkkan oleh Nabi. Nabi kata apa? Wahai Ali, jangan susah hati. Pasti tidak akan diapa-apakan oleh mereka. Nabi selimutkan, tenangkan. Sayyidina Ali sedia. Walaupun hujungnya ikut logiknya, kalau dia masuk terus dibunuh, kenalah pada Sayyidina Ali. Tapi jaminan bagi dia Nabi SAW adalah benar. Bila nak keluar, Masya Allah, tawakal yang luar biasa. Tengok orang Arab Quraisy depan rumah, ikut pintu utama. Tengok ramai. Sebab tu, tuan-tuan, satu ayat 1 hingga 9, surah Yasin yang Nabi baca. Ya, Yasin sampailah ayat 9. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshayna fahum la yubsirun. Nabi baca ayat tu. Bila Nabi keluar, Allah tutup hijab, tak nampak Nabi. Itu bila kita tawakal dengan Allah, berserah dengan Allah, serahan yang sangat luar biasa, Allah pasti akan tolong. Kan? Jadi Nabi keluar, orang-orang Quraisy tak nampak tuan-tuan. Baca ayat tadi tu. Ada yang mengatakan Nabi cuma baca ayat 9 saja. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Kan? Jadi itu ayat super power. Ya, jadi kalau tuan-tuan naik motor, ada roadblock, tak bawa lesen, rotek mati, baca ayat tadi. Waja'alna min baini aidihim, terus saja. InsyaAllah ke balai polis terus. Salah guna ayat, ya. Apa? Itu targetnya tuan-tuan. Itu Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW pun pergi ke Gothur, tuan-tuan tahu kan. Dan kita tengok, punyalah sayang Abu Bakar kepada baginda Nabi SAW.
demi Islam, demi kecintaan kepada Nabi yang sangat luar biasa. Itu kan. Sebab tu kalau tengok sejarah sahabat-sahabat Nabi yang cintakan dengan Nabi ni, dia sangat luar biasa sifatnya. Sebab dia yakin Nabi adalah Nabi benar, bawa Islam menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Jadi dia akan pertahankan Nabi. Sebab itu kecintaan para sahabat dengan Nabi ini sangat luar biasa. Kan? Ada seorang sahabat kan, dia cerita, dia ni peniaga di pasar di Madinah. Ringkas, keluar sikit lah. Dia ni kan, kalau setiap hari nak pergi berniaga, dia akan singgah rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun keluar salam. Tengok Nabi senyum, dia pergi kerja. Pergi pasar, niaga. Balik nanti dia singgah lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau Nabi adalah, Waalaikumsalam. Dia tengok Nabi senyum, dia belah. Hari-hari macam itu tuan-tuan. Hari-hari. Sampai ada sahabat-sahabat kata, kue kok hari-hari ngone Nabi, namoni salam balik. Lepas kue orang apa-apa pun, mungkin namoni salam lungo, namoni salam lungo. Itu kan. Cakap Jawa tuan-tuan. Tapi dia tak kira Jawa lah, cakap Arab lah. Kan? Sahabat dia, kau hari-hari jumpa Nabi ni buat apa kata dia. Dia kata apa? Aku ni, kalau satu hari aku tak nampak Nabi, jiwa aku ni resah gelisah. Itu kehebatan kasih sayang umat sahabat-sahabat Nabi. Satu hari tak nampak Nabi ini meresah gelisah. Ya, itulah dilakukan oleh Abu Bakar. Kita tahu, ya, naik sama-sama dengan dengan Abu Bakar naik ke Jabal Thur. Dekat sana pun masya-Allah kisah lubang-lubang yang ada kala jengking, ada yang mengatakan ular hingga disengat. Ketika itu menahan kesakitan. Kerana apa? Nabi berada di pangkuan. Nabi penat sangat. Dia kata, ya Rasulullah, baringlah di pangkuan aku. Kan? Dan ketika mana tertitislah air mata kesakitan, lalu dengan kehendak Allah Ta'ala, maka Nabi pun terjaga. Dia kata, ada apa wahai Abu Bakar? Ni kena sengat. Tak apalah. Dengan izin Allah, ada orang mengatakan, Nabi hanya ludahkan saja, maka sembuhlah. Itu kehebatan baginda Nabi SAW. Tengok sayangnya Abu Bakar kepada Nabi tuan-tuan. Sanggup berkorban. Penat sangat sampai Nabi boleh baring dekat riba Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar itu ialah bakal pak mertua Nabi SAW. Kan? Tuan-tuan ada yang berani baring dekat riba pak mertua? Ada? Yang dah kahwin lah. Yang belum kahwin, mungkin dah ada pasangan, ada tunang ke? Kan? Yusuf baring kat riba bakal pak mertua. Pak mertua duduk sila, kita pun datang baring kat tepi dia. Kau kenapa? Sawan ke? Saja ikut sunnah Nabi. Pelik orang tuan-tuan ya. Tak apalah. Itulah kita nampak. Tetapi sahabat-sahabat lain tuan-tuan, muslimin muslimat, masya-Allah, sangat luar biasa pengorbanan. Yang paling hebat tuan-tuan, mereka sanggup meninggalkan harta kekayaan kerana Islam. Jangan lupa. Jangan lupa tuan-tuan. Ini sahabat. Kalau cerita macam Mus'ab bin Umair yang gugur dalam medan Uhud, kita jangan lupa, dia berpindah memilih Islam, sanggup sampai peringkat maknya kata, engkau pilih Islam, 1 sen aku takkan bagi engkau. Tak apalah mak, tak bagi harta pun tak apa, saya nak Islam. Dia Mus'ab. Sa'ad bin Abi Waqqas, tuan-tuan jangan tak tahu, ini pun orang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas kan, yang diriwayatkan katanya makamnya ada di China kan, makamnya di China tuan-tuan. Ini sahabat Nabi. Dia ni keluarga kaya tuan-tuan, keluarga kaya orang hebat. Bila dia pilih Islam, maknya pula dia kata, kau pilih Islam, mak nak mogok, mak tak nak makan. Mak sangat kata, mak kalau mak ada 100 nyawa, setiap hari nyawa mak keluar satu. Namun nak balik pada agama asal, no. Saya memilih Islam. Saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya maknya pun surrender. Itu kisah-kisah hebat. Kalau yang harta banyaklah kisah macam Abdurrahman bin Auf. Ada satu lagi kisah Suhaib Ar-Rumi. Ni kan tuan-tuan pernah dengar, kata pernah dengar, tengok kisah Suhaib Ar-Rumi. Ini jutawan Mekah. Ya, dikatakan dia ni orang Rom. Dia bukan asal orang Mekah pun. Tapi bila dia datang ke Mekah, berniaga dia hebat, banyak harta, ya kan, ladang dan sebagainya. Memang kaya tuan-tuan, memang kaya. Bila dia nak berhijrah tuan-tuan, tiba-tiba dia keluar, bila dia keluar dicegat. Jauh kata dicegat, dihalang oleh orang-orang kafir Quraisy. Jumpa dan riwayat mengatakan dia terus ditegang aja, dia ni berani lain macam. Kan? Dia depan-depan mata dia tarik panah. Dia tarik panah, dia kata kalau aku lepas ni confirm mesti ada yang kena. Sekarang aku nak hijrah, kata dia. Aku nak hijrah. Lepas tu yang orang kata, okey, kalau kau nak hijrah boleh. Tapi kau kena ingat, dulu engkau datang ke Mekah, engkau tak ada apa benda pun.
Dah kau kaya kat sini, banyak harta, engkau nak hijrah. Kalau kau nak hijrah, boleh. Dengan syarat, tinggalkan semua harta yang ada pada ni, jangan kau bawa satu pun. Dia kata, tak ada masalah. Kan? Kau nak ambil harta aku, ambil. Dia tak kisah pun, tuan-tuan. Kerana apa? Dia melakukan hijrah kerana nak menegakkan Islam, mengikut baginda Nabi SAW. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Okey, itu satu. Jadi untuk Islam, tuan-tuan, kita lah pengorbanan diri dan keluarga kena lebih sikit. Dari segi harta, tenaga, tuan-tuan ada rezeki lebih sikit. Kalau boleh sedekah tu jangan tidak. Satu hari mesti bersedekah, minimum pengorbanan untuk agama. Ibrahnya, tapi manfaatnya balik kepada kita sendiri. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, daripada hijrah ni, tuan-tuan, muslimin muslimat yang kita nak ambil ibrah sebenarnya banyak, tetapi kita perancangan tu tak sempat nak sebutlah perancangan yang daripada Abdullah bin Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqis, Asma binti Abu Bakar. Ia orang-orang yang membantu untuk menjayakan peristiwa hijrah. Sebab tu dalam satu keadaan kalau kita nak buat sesuatu lagi yang besar, kejayaan besar, kita tak boleh buat seorang-seorang. Mesti kita buat secara berjamaah, baru kejayaan itu akan diperolehi. Itu yang berlaku pada peristiwa hijrah sampai ke Nabi SAW ke bumi Madinah. Okey, satu. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak sebut, melalui hijrah ni, tuan-tuan, kita nampak bagaimana Islam itu merealisasikan perkataan ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah orang beriman itu adalah bersaudara. Sebab tu bila sahabat-sahabat Nabi yang berpindah ke Madinah, kebanyakan mereka pergi selai sepinggang. Cakap tu serangnya, selai sepinggang, harta semua tinggal, tuan-tuan. Harta semua tinggal. Pergi ke Madinah dengan apa nama? Dengan kesungguhan, untuk sama-sama membantu Islam. Nabi SAW telah mempersaudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansar, dan beberapa orang telah dipersaudarakan. Dan di antara orang Ansar yang sangat hebat untuk membantu baginda Nabi SAW itulah seorang lelaki yang bernama Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni, tuan-tuan, telah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan pun tahu, ini pun jutawan Arab. Ni memang dia pakar perniagaan yang luar biasa. Memang sangat kaya, tuan-tuan. Ringkas cerita, bila sampai ke Madinah, Nabi kata, Abdurrahman bin Auf, kusaudarakan kamu dengan Sa'ad bin Rabiq. Jadi bila atas persaudaraan ni, dia macam memang saudara tu sangat luar biasa. Dia seronok dapat saudara. Sa'ad ni suka dapat saudara, dijemput dekat rumah, dilayan dengan baik. Sampai satu ketikanya dia kata, wahai Abdurrahman bin Auf, kamu telah menjadi saudara kepada aku. Sekarang ni aku tahulah kamu ketang sini, kamu dah tak ada apa-apa, tapi kerana Allah mengikut sunnah Nabi SAW, perintah Nabi, sekarang bukan aku cakap saja, tapi hari ini aku sedia berkorban untuk kamu demi persaudaraan Islam. Sekarang aku ada beberapa kebun, mungkin berapa ekar ke macam itulah. Sekarang ni kamu nak ambil yang mana? Ambil. Kamu, saya ada kebun kat sini, kebun kat sini, kebun kat sini. Kamu nak ambil berapa? Kamu ambil yang mana? Sila. Asalkan kamu ada tempat untuk kamu mencari rezeki. Satu. Yang kedua, aku ada beberapa orang isteri. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Wallahualam. Tapi yang saya baca tu ada yang mengatakan 2. Dia kata, wahai Abdurrahman, aku ada 2 orang isteri. Sekarang ni, kau tengok isteri aku, kau nak yang mana? Kau nak yang muda ke? Kau nak yang tua ke? Kau nak yang ini ke ini? Kau cakap je. Aku boleh ceraikan dia, habis dah kau kahwin dengan dia. Nampak? Oh, hebat, tuan-tuan. Kita ada 2 bini, nak cerai, jangan harap tambah ada. Gitu. Dia kan? Tapi ni Masya Allah, bukan sekadar kebun, isteri pun dia boleh berikan kepada saudaranya. Kerana apa, tuan-tuan? Membantu saudara Islamnya. Itulah Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq. Cuma Abdurrahman tak ambil kesempatan pun. Dia kata, tak apalah, itu semua rezeki kamu, saya cuma minta tolong. Pertama, di mana adanya pasar yang berada di Madinah. Yang kedua, boleh tak pinjamkan saya? Bukan minta, tuan-tuan. Riwayat mengatakan pinjamkan saya beberapa dinar, beberapa dirham, saya akan mulakan perniagaan. Dengan kehebatan ilmu perniagaan yang ada pada Abdurrahman bin Auf, bantuan daripada sahabat saudaranya tadi, maka hampir perniagaan di Madinah yang asalnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, akhirnya dikuasai oleh Abdurrahman bin Auf di atas kebijaksanaan. Nampak tak? Jadi dia tak ambil kesempatan, tapi atas dasar persaudaraan
dia sanggup membantu saudaranya. Dan hari ini kita tengok kehebatan Abdurrahman bin Auf sangat berjaya. Sebab itu dikatakan bila dia wafat, dia meninggalkan 4 orang isteri. Dikatakan isterinya tuan-tuan, setiap isteri mendapat lebih kurang 100 atau 200 ribu dinar. Memang kaya tuan-tuan. Ya, tu. Okey. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebab masa kita tak panjang, yang terakhir muslimin muslimat saya nak menyebutkan iaitu ibrah yang paling penting. Jangan lupa Nabi sampai ke Quba. Ya. Sampai ke Quba, Nabi berhenti di situ. Nabi buat apa tuan-tuan? Nabi dirikan masjid. Yang itulah yang disebut dalam Quran, la masjida ussisa ala taqwa. Tuan-tuan, Masjid Quba. Saya percaya ramai di antara kita yang dah sampai Madinah, bila ziarah mula-mula akan ke Masjid Quba, dan para mutawif atau muzawwir akan menceritakan sejarah tentang pembinaan Masjid Quba. Dan masjid yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah salah satunya untuk mempersatukan orang-orang Islam dan menjadikan masjid sebagai pusat pentadbiran, masjid sebagai pusat segala urusan masyarakat yang ditunjukkan oleh Nabi di Quba, di masjid, dan terus Masjid Madinah dan sebagainya. Jadi yang saya nak sebut tuan-tuan, kita ni lah tinggal, kita yang hidup ni, makna sekarang kita tahu di tempat kita ada masjid. Jadi mengambil semangat hijrah Nabi membina masjid dan mengimarahkan masjid, memanfaatkan masjid, sama juga dengan kita tuan-tuan. Saya mengharapkan pada tuan-tuan, dah kita pun berada di akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, masjid kita marilah kita penuhi. Jangan dikosong-kosongkan. Ya, ada program dekat masjid yang standardnya solat 5 waktu, clearkan. Paling bagus berjemaah, paling bagus di awal waktu di masjid lah. Ya, lagi-lagi yang lelaki, ya kan. Kalau tak kat masjid sini, mana-mana masjid. Ya, mana-mana masjid. Ya, kita tak nak orang kenal masjid ni dengan 3 sebab saja. Ini masalah masyarakat kita ni. Satu, dia kenal masjid bila apa? Bila ada nak buat kenduri. Satu, baru kenal masjid. Cari imam mana, cari AJK masjid mana, nak bagi tahu nak buat kenduri. Kita tandak macam itu semata-mata. Yang kedua, bila ada nak kahwin, baru kenal masjid. Baru kenal masjid tuan-tuan. Sebab ini berlaku. Saya bila berjaga jadi pendaftar nikah pejabat agama taling, ada orang telefon, Ustaz, saya nak tanya proses kahwin ni. Okey. Saya terangkan. Borang kahwin dah isi, dah print dah. Okey, dah dapat cop juru nikah belum? Juru nikah mana Ustaz? Kata, dah, kamu tinggal di mana? Kat situ ada masjid, dekat situ ada imam juru nikah, kena jumpa, kena cop. Oh ya ke? Tapi itulah Ustaz, saya pun tak tahulah masjid saya kat mana. Budak ni kesunat 4 kali beritahu. Dia tak tahu. Kan? Mustahil tuan-tuan. Kalau kata kat Shah Alam ni kan, katalah tuan-tuan duduk mana? Seksyen 4. Takkan tuan-tuan tak tahu Seksyen 4 ni bawa jagaan masjid negeri. Takkan bapak punya besar masjid tak tahu. Lampau tuan-tuan. Teruk kalau sampai macam itu. Saya kata, tak, kamu duduk mana? Saya ingat saya tuan-tuan, orang ni kalau tak salah saya, dia sebut sama dia duduk Seri Kembangan ataupun Shah Alam, antara dua tu. Saya kata, kamu duduk mana? Saya duduk ni. Kalau saya petaling 70 atau 80 masjid saya tahu. Kan? Kamu duduk mana? Kalau kat Seri Kembangan, Seri Kembangan mana? Taman Equine. Kat sana ada Masjid Al-Mutaqin. Jumpa juru nikah, namanya sekian. Oh iya ke? Saya tak berpapasan nama masjid. La ilaha illallah. Teruk sangat tu tuan-tuan. Jangan sampai macam itu. Okey. Kemudian dan yang ketiga, bila ada kematian baru pergi masjid. Jangan macam itu tuan-tuan. Ya, jadi sementara kita tengah sehat, tengah ada kelapangan, kekuatan, rajin-rajinlah ke masjid tuan-tuan. Jadikan masjid tempat rumah kedua kita. Kan, apa program, kan? Sebab masjid pun banyak program, bukan ceramah kuliah aja. Banyak program-program dibuat di masjid. Kita manfaatkan, ya, terutamanya dalam soal mendirikan solat berjamaah. Itu harapanlah insya-Allah, ya. Jadi itulah di antara perkara-perkara penting yang saya nak sebutkan, ya, bagaimana kita menghayati peristiwa hijrah itu. Satu, dari sudut pengorbanan kita untuk Islam, kita sanggup berkorban insya-Allah dengan harta, masa dan sebagainya. Yang kedua, melihat daripada kesan persaudaraan yang dilakukan oleh orang-orang Muhajirin dan Ansar menjadikan Islam lagi hebat tuan-tuan.
Sebab itu di perang Badar, sebahagian mereka adalah orang-orang Ansar yang membantu baginda Nabi SAW sehingga mendapat kejayaan yang besar dalam perang Badar insya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, ambillah ibrah bagaimana kepentingan masjid bagi sesuatu masyarakat dan membangunkan masyarakat dengan masjid, dan jangan dibiarkan masjid itu kosong. Sebab kita jangan lupa tuan-tuan, satu ketika dulu bila COVID-19 melanda dunia, masjid dan surau kita sunyi tuan-tuan. Sedih tuan-tuan, kalau cerita tu memang sedih lah. Nanti akan datanglah saya sebut. Jadi kita berharap jangan sampai berlaku lagi peristiwa begitu menyebabkan masjid kita tak boleh diimarahkan seperti biasa. Solat fardu cuma 4-5 orang, sembahyang Jumaat 6 orang. Sembahyang Jumaat 6 orang tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman, mungkin tak ada pengalaman, tapi saya ada pengalaman. Ada satu masjid, ustaz datanglah ustaz, kita buat tazkirah online, lepas tu sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat saya 6 orang saya. 6 orang sembahyang. Aduh, imam pun tak naik atas, dia berdiri kat rostrum aja tuan-tuan. Nah, dia belakang bawah 5 orang termasuk saya. Seorang pun tak berani syahid. Tak berani tidur. Habis 5 orang nampak semua. Tuan. Macam tuan-tuan ni ramai syahid silap gaya tuan-tuan gitu. Ittaqullah dia. Gitu. Kan? Ya, kita tak nak benda-benda itu berlaku. Jadi sementara masjid kita boleh diimarahkan, kita imarahkanlah sebaik-baiknya, kerana Nabi SAW menyebut 7 golongan akan mendapat naungan arasy Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Salah seorangnya kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Inilah besok yang akan mendapat naungan di bawah arasy ketika mana orang telah merasai kesengsaraan di padang mahsyar nanti. Jadi manfaatkan umur yang ada ni tuan-tuan untuk kita mengimarahkan masjid kita sama-sama insya-Allah. Jadi saya ingat sekadarin saja tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih atas jemputan dan terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Mohon maaf salah silap. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.